Assalamualaikum YouTube. Selamat datang ke channel aku lagi, Deck to Stroke. So kita sambung lagi video pasal Rezek. So hari ini seperti yang aku cakap sebelum ni, dalam video sebelum ni, aku nak buat kiraan untuk mapping blok Rezek ni. Dia punya tinggi pot semua dah ambil. Dah dapat hari tu, dah ambil. So ni dia punya mapping yang aku dah ambil daripada blog. Dan ni yang aku dah buat copy. Sebab yang ini nanti aku guna untuk nak apa-apa perubahan aku akan guna dekat sini. So aku tak, yang ni cuma nak kira yang original saja, yang asal punya condition lah. So sekarang ni untuk nak masukkan kiraan dia punya ni dalam kalkulator yang aku guna tu, aku kena buat dia punya ni lah, buat dia punya yang garis-garis 1mm 1mm tu untuk dapatkan dia punya luas pada exhaust dan juga pada transfer. Semuanya sekarang ni untuk transfer lebar, kita ambil lebar. Untuk transfer akan ambil lebar. Lebar yang ini tak perlu nak buat garis-garis tu lagi sebab yang ni memang petak. Petak. Jadi terus ambil je ukuran dia kat sini. Untuk kat sini aku terus je boleh ukur 20mm. So untuk lebar yang ini 20mm. Untuk yang ini perlu ambil sebab dia punya bentuk dia tak sama, bukan petak empat segi sama. Jadi dia ada curve kat sini, jadi kena buat dia punya garisan tu lah. Nanti aku akan buat kemudian. So yang sebelah sini 20 juga. Dan untuk boost pot, boost pot kita ambil untuk dalam kiraan masuk dalam kalkulator tu, kita hanya ambil separuh saja dia punya lebar boost pot. Tapi aku akan dapatkan keseluruhan nanti baru bahagi dua. Sebelah sini lebih kurang 10. Sebelah sini 10. Jadi total untuk boost pot adalah 20 lah. Jadi sebelah sini 10, sebelah sini 10. So sekarang ni yang tinggal exhaust dengan main transfer. Untuk yang dia punya intake tak perlu ambil dia punya lebar sebab kita akan ambil ukuran tinggi. Nanti kita ubah tepi ni. So sekarang ni tinggi daripada atas ni 26. Jadi aku akan dia punya garisan tu akan bermula daripada 26mm lah. Oleh kerana pembaris ni tak sampai ke hujung. Kalau tengok dia pendek, tak sampai ke hujung. Jadi aku akan buat garisan dari sini dan sini. Dia akan bermula ada satu garisan lah kat sini untuk memudahkan kerja nak buat. So dia akan bermula pada 26. Ini 26. 26mm. Dan buat tandaan 1mm 1mm sampailah garisan yang paling bawah sekali ni. So aku dah buat 30 tandaan. Kalau kau nampak kat sebelah sini, ni kan. 30. So buat sebelah sini pula.
26. Okey. So sebelah sini pun dah ada, kan? Baik. So sekarang ni sambung saja garisan ni. Okey. Kalau tengok kerja ni memang agak melecehkan lah. Tapi inilah yang aku buat untuk mendapatkan ukuran yang terbaik lah. Siapa-siapa yang dah beli aku punya software ataupun calculator tu, memang inilah yang diorang kena buat. So korang boleh rujuk lah video ni macam mana nak buat. Okey, kalau tengok sini dia lalu sekali dengan transfer . So kita buat sekali boleh dapat kena transfer lah. Okey. So kita tengok ni lah rupa dia. Okey. Setelah digaris macam ni lah dapat dia, dan kita akan ambil ukuran dia, lebar ni, setiap garisan ni dari sini ke sini yang mana dia bertemu tu, setiap garisan tu sampai lah bawah. Okey. So untuk yang mula-mula sekali punya garisan tu tak perlu ambil dia punya ukuran, sebab dia memang duduk pada ketinggian 26mm. Jadi dia tak akan ada lebar dia tak akan ada lah biasanya. Dia akan mula pada garisan yang kedua. So, aku akan catatkan kat sini dia punya bacaan.
calculator untuk exhaust. Ni dia punya data. Okey, data ni nanti akan dimasukkan kat dalam itulah dalam calculator. Okey, so sekarang kita buat untuk yang ni dengan yang ni pula. Right. Satu. Okey, tu untuk sebelah sini. Sekejap lagi aku akan tambahkan semua ni nak dapatkan dia punya purata ataupun average dia. Sebelah sini pula. Okey. So dua-dua dah dapat. So yang ni dia punya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia ada 12. Tambah dia punya nilai semua 18, 20, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 1
21. Okey, cek balik. 21, 22, 23. 23. 23. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okey, cukup. Okey. Total dia punya data ni 260.
kita bahagi dengan, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Jadi total lebar dia akan dapat average masa bagi 12 21.6, 21.7 21.7 mm. Okey, ni 21.7 mm untuk lebar ni. Okey, lebar sebelah sini pula. Okey, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 juga. Okey, jadi tulis sini ya, bagi 12. Okey, so 15 campur 19 campur 21 campur 21.5 campur 22 campur 22.5 campur 22.5 campur 23 campur 23 campur 22.5 campur 22 campur 19. Alright, so dia dapat 253. Okey, 253 bagi dengan 12 dapat 21.08. Okey, 21.1. Okey. Jadi sekarang ni inilah data yang ada. Okey, dari sini aku dapat kira untuk total lebar. Okey, total lebar dia punya transfer termasuk boost port kita kira sebelah saja. Okey, aku tulis kat belakang ni total transfer port width adalah, kita ada 10 mm campur 20 campur 21.1. 10 campur 20 mm campur 21.1. Okey, 10, 20, 21.1 campur dengan 21.7 campur dengan 20 mm. Okey, lebar yang boost port sebelah sini tak kira sebab kita ambil sebelah saja. Okey, jadi total dia akan jadi 10 campur 20 campur 21.1 campur 21.7 campur 20. Okey, so total dia punya transfer sekarang ni, lebar dia adalah 92.8. Okey, so nilai ni nanti aku akan gunakan. Okey, alright, so jom kita masuk dekat laptop aku pula, kita kira pula guna calculator. Right, jom. Okey, so sekarang kita dah masuk dalam aku punya laptop. Right, ini adalah aku punya calculator yang aku guna untuk kira duration semualah kat sini. Untuk nak kira duration, untuk nak kira intake duration, semualah kat dalam ni. Okey, sebelum aku gunakan dekat yang satu lagi punya calculator. Okey, so sekarang ni, okey, sekejap. Sebelum tu aku nak tulis dulu dia punya data yang kita ada lah sebelum ni. Okey, untuk enjin RZ ni okey, ini enjin RZ, right, cepat dah. Okey, besar sikit.
dia ada Z, right? So data dia yang aku ada kat ni piston kita saiz piston saiz 59. Okay, dia punya stroke standard 54 mm. Aku dah check dah. Okay, dia punya head volume yang aku ukur itu, yang dia punya dekat head tu 12 ml. Okay, right. So kita punya dome height kita tinggi dome 1.5 mm. Piston height macam pelik ejaan ni, 65 mm. Okay. Kita ada outer squish clearance pula outer squish clearance 1.2 mm. Inner squish clearance dia 2.6. Okay. Untuk dia punya total transfer width, punya lebar total dia tadi kita dapat 92.8. Okay, 92.8 m. Okay, so data ni sekarang ni aku akan masukkan kat dalam ni. Okay, right, tapi bukan semua lah. Oh, ada satu. Sekarang ni exhaust height. Okay, exhaust height adalah 26 mm. Dia spot height ni ya. Okay, transfer height okay, 43. Okay, dia punya spot height 44 mm. Okay, untuk ada lagi dia punya ni, yang ini kita tengok kat sini. Ni inlet flow depth ni. Inlet flow
So depth dia adalah 96 mm. Right. Piston height tadi ni aku dah letak dah. Piston height ni 55. Okay. So aku akan masukkan nilai-nilai ni semua kat dalam ni. Right. Sikit. Okay. So aku akan gunakan yang sini, bahagian yang ujung sekali ni. Korang abaikannya yang dua ni. Tengok yang ni saja. Okay. So sekarang ni engine bore untuk yang ini. Engine bore itu adalah 59. Engine bore ni piston bore lah. 59. Dia punya satu lagi piston crown. Piston crown. Piston crown kita adalah 0.28. Okay. So sambung kat sini balik. Engine stroke sini 54. Piston crown kita 0.28. Okay. So inilah sisi motor ni sekarang. Daripada RZ nya 135, 133 asal dia. Saya tengok kat sini. Engine RZ standard. Sisi dia 133. Ini dia punya bore asal dia. Piston asal, ini dia punya stroke. Okay. So sekarang dah jadi 147. Okay. Exhaust waste ni abaikan. Tak payah guna yang ni. Okay. Rod length ni. Okay. Rod length. Rod length untuk RZ, kalau korang cek dekat laman web TKRJ, boleh tengok dia punya panjang daripada center ke center, panjang dua center ke center. Okay, ni salah seorang daripada subscriber aku. Dia share dia punya panjang rod ni, dia ambil dekat laman web TKRJ. So kalau tengok kat sini, ni panjang daripada center ke center ni, yang C ni untuk RZ adalah 105. So sebelum ni kalau korang tak tahu dia punya panjang rod ni center ke center, kita akan ambil dua kali dia punya stroke dia. Contoh macam sekarang ni stroke dia, stroke asal dia 54. Jadi panjang rod dia akan jadi 108. Tapi bila dapat dia punya data yang actual daripada rod tu sendiri, okay, kita ambil dia punya panjang rod asal dia lah. Okay, 105 untuk RZ. Okay, so exhaust port height ni kita punya ukuran tadi adalah 26 ni, 26 mm. Main transfer 43. Ini pun 43. Boost port 44. Okay. Kat sini untuk RZ dia ada yang ni ya. Dia ada inlet flow depth ni. Inlet ni kita ambil daripada tinggi dia ni adalah 96. Okay. 96. Piston height pula adalah 65. Okay. So kalau tengok daripada data ni dah complete dah, isi penuh. Jadi dia akan keluar lah dia punya duration dia. Okay. Sekarang ni inlet duration adalah 180. Okay. Untuk exhaust duration adalah 200. Transfer port duration adalah 122. Okay. Blow down dia sekarang ni adalah 38.85 degree. Okay. So dia punya combustion chamber volume kita dah ukur ni adalah 12 ml. So masukkan kat sini 12 ml. Okay. Ini dia punya piston dome height dia 1.5. Okay. Alright. Okay. So kalau tengok kat sini,
full CR unit ni adalah, ini adalah untuk pakai minyak 95 atau 97, kita akan gunakan 14.3. Okay, dia punya oktan dia, punya apa, CR dia. Ini CR 14.3 adalah full CR. Okay, jadi untuk dia punya actual CR dia akan dapat lain lah. Jadi kat sini, sebab sini 12, sini pun aku isi 12 dulu lah, belum dikira lagi berapa yang sepatutnya. Okay. Okay, so kalau tengok kat sini sekarang ni, dia punya CR yang sedia ada sekarang ni pada motor ni adalah ni, actual CR ni 6.92. Okay, 6.92 yang dia punya sekarang. Okay, so dia dapat full CR dia cuma 13.3 aja. Sepatutnya kat sini ni nilai dia ni adalah 14.30 kat sini. Ni 14, nilai ni sepatutnya sama dekat sini. Okay, so kalau tengok kat sini, contoh sekarang ni asal dia 12. Kiranya aku ubah benda ni, maksudnya kita skim head tu jadi lagi rendah, kita akan dapat dia punya volume lagi kecil. Contoh kalau aku letak sekarang ni, volume dia kat sini kita letak 11. Okay, nampak nilai dia kat sini dia jadi 14.42, tapi kita nak 14.3, so ni dah lebih lah. Jadi kita cuba jadikan dia 11.2. 14.18 tak cukup pula, 11.1. Okey. Kalau 11.1 dia punya CR dia tu memang cukup, ngam-ngam dapat. Okey. Okey, so sekarang kita dah dapat ini yang sepatutnya lah. Sepatutnya motor ni pakai adalah 7.4 nisbah 1 untuk dia punya actual ratio dia. Actual CR dia. Okey. Tapi malangnya sekarang ni apa yang ada di motor dia adalah nilai ini. Okey, 6.92. Okey. So maksudnya masih terkurang lah. So nilai ni yang aku gunakan dulu untuk buat ukuran yang sedia ada sekarang ni lah. Aku akan guna yang ni dulu. Selepas ni nanti baru aku akan gunakan nilai kat sini 11.1. Jadi dia akan berubah dia punya 2 kat sini ni. Okey. So nilai semua ni kita dah dapat duration dia kat sini. Okey. So nilai-nilai ni semua lepas ni aku akan masukkan dekat calculator ni. Okey. Okey, aku akan masukkan dekat calculator ni. Cuma sekarang ni, okey, kita tengok sikit kat sini. Untuk RZ ni kita ada inlet duration. Inlet duration kat sini 180. Okey, 180 kita tengok. Tengok sini refer table 3.3. Okey. Okey, ni table 3.3 ya. 3.3 180. 180 dia berada bawah sikit daripada yang 11,000 RPM. Maksudnya dia duduk pada 10,500 hingga 11,000 lah. Jadi inlet duration dia ni yang ada pada motor ni sekarang ni 180 degree, dia boleh support sampai 10,500 maksimum. Okey. So kalau lebih daripada tu dia tak berapa nak cun dah lah, tak berapa nak okey. Right. So yang lain-lain ni tak apa. Yang lain-lain ni aku tak nak refer dekat table kat sini. Table yang ada kat sini semua ni. Sebab yang data yang lain-lain ni semua aku akan masukkan kat dalam yang nilai satu lagi ni. Okey. So jom kita buka voting calculator ni. Okey. So voting calculator ni dah ada. Right. So kat sini ini adalah size. Kita kena isi dulu lah data-data ni. Yang 1.5 ni untuk crankcase compression ratio ni biarkan 1.5. Ni ada yang standard punya. Okey, yang ni ubah jadi 59 ikut yang motor sekarang ni. So stroke dia 54.
Okay. Duration dia sekarang, exhaust duration dia 200.13. Okay. 200.13. Okay. Dia punya transfer duration dia adalah 122.44. Okay. Sekarang ni untuk above port dia above port ni, ini adalah nilai kena tolak 26 ni. Okay. 26 ni kita kena tolak dengan dia punya dome. Okay, kat sini rod dia adalah 105 panjang dia. Ini nampak kat sini ya. Above port dia adalah 25.7. Jadi kalau tadi ni, kalau asal dia 26, kita punya dome kita adalah 1.5. Jadi 26 tolak 1.5. Okay. Kita akan dapat 24.5 dalam sini. Kita tolak dia punya dome. Tapi aku tak nak guna nilai tu, aku nak refer terus kat sini lah, senang. Okay. Dia bagi 25.7. Ini dah paling dekat lah dengan yang ni, sebab yang kita punya tadi ni 200 dengan ni. Jadi 25.7. Okay. So untuk transfer pula, transfer duration kita adalah 122.44. Tengok ada tak kat table ni, 122.44 ni adalah 122.5. Jadi above port dia ni adalah 42.66. 42.66. Okay. So sekarang ni CR dia adalah CR yang sekarang ni lah, yang asal dia 6.92. 6.92. Okay. Elevation ni adalah ketinggian daripada aras laut ya. Jadi sekarang ni aku letak 100 kaki ketinggian daripada aras laut. Ini anggaran je lah, tak perlu nak accurate sangat, sebab motor biasanya kita bergerak, kita tak tahu kat mana kita race. Kita race maksudnya kita tak tahu kat mana kita bawa ketinggian waktu tu. Jadi ini anggaran je lah. Kalau korang memang motor korang duduk tepi laut je, dia akan jadi rendah lah kat sini ni. Mungkin jadi 10 ya, dia punya elevation ni. Okay. So nilai kat sini yang kita kena isi. Yang tadi yang aku kira tadi tu, yang ambil dekat dalam mapping tadi tu. Okay, inilah nilai yang kita masukkan. Okay. So sekarang ni aku akan masukkan dia punya nilai satu-satu 30, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, okay, dan last kali 25. Itu untuk exhaust punya lebar yang tadi tu pukul kan, 1mm tu. Sekarang ni ada 29 mm lah total dia. Dia punya lebar tu sampailah ke BDC ni. Okay. So kat sini pula, kat bawah ni kita ada nilai untuk total transfer width. Okay, ni lah nilai yang tadi yang aku dah kira tu. Nilai dia yang ada kat sini tadi ni. Ni total transfer width ni 92.8. Okay, masukkan kat sini 92.8 mm. Right. So bila dah dapat dah macam ni, dah masukkan nilai ni,
Ni tekan je calculate kat sini. Okey. Calculate. Alright. So dia akan tunjuk untuk status motor ni sekarang ni. Dia akan tunjuk berapa peak power RPM dia. Dah 8,971 peak power RPM hasil daripada porting. Okey. Okey, so untuk owner, apa yang aku boleh beritahu kat kau untuk motor kau ni, enjin sekarang ni, condition dia kurang bagus. Sebab apa? Kalau tengok kat sini graf ni, okay, ni yang warna hitam ni. Okay, ini yang hitam ni adalah exhaust. Okay. Exhaust ni dia mesti duduk bawah daripada satu. Maksudnya kalau bawah atas daripada satu ni dia ketat. Transfer tak boleh nak masuk. Okay. Dia mesti duduk bawah daripada satu ni. Daripada mula ni dia mesti duduk bawah ni. Dia akan turun macam ni. Okay. Untuk transfer, kau punya transfer ni sekarang 92.8 ni memang dah lebar. Okay. Tapi untuk RAZ kita boleh tambah sampai maksimum. Dia boleh jadi lagi lebar lagi ya. Untuk setiap dia punya transfer dia kita boleh tambah sebanyak 2 mm. Okey. Jadi sekarang ni daripada 92 kita boleh tambah dia punya lebar. Okey. Jadi dia punya lebar. Cuma sekarang ni aku nak tunjuk sekarang ni kenapa peak power RPM motor ni rendah macam ni, 8,971 RPM. Memang rendah lah bagi aku ni. Sebab RZ kan, dia punya peak power rendah sangat. Okay, tak apa, nanti aku akan tanya dekat owner tengok betul tak dia punya power dia datang macam ni saja. Okay, ini hasil daripada porting saja, tak masuk exhaust. Kalau exhaust tu tune, mungkin dia punya RPM boleh naik lagi lah. Okay. Okay, walaupun sekarang ni kalau tengok dia punya exhaust duration dia 200. Okay, tapi dia punya peak power RPM dia tak boleh nak naik 8,000 lebih. Kenapa? Okay, kenapa kat sini? Sebab okay, apa yang aku jawab adalah dia punya transfer duration dia tak ngam dengan dia punya exhaust duration. Okay, kalau tengok kat sini untuk transfer duration dia sepatutnya untuk 200 punya duration, dia punya transfer duration dia kena pakai 130. Okay, 130. Ni dia punya mm above port dia. Okay, korang tengok sekarang ni aku nak tukar kepada 130. Dia punya transfer 130 mm above port dia sekarang akan jadi 41.25. Okay, aku tak buat apa-apa yang lain aku tak usik. Okay, dan sekarang ni aku nak tekankan klik saja. Korang tengok pada nilai sini dan dia punya graf. Okay, nampak? Terus dia berubah, dia jadi macam ni. Nampak tak? Dia punya exhaust pun sekarang ni dah turun pada bawah satu. Nampak? So kalau macam ni aku boleh guarantee cakap dekat owner sekarang ni motor ni dia akan ada power balik. Okay, atas dia punya RPM boleh naik balik. Nampak tak beza? Tadi 8,900 lebih RPM dia. Sekarang ni dia dah pergi 10,400. Okay. So sekarang ni korang tengok. Okay, tadi aku cakap dia punya CR dia ni sepatutnya jadi dia punya sisi volume dia akan jadi 11.1. Dia punya CR dia akan jadi 7.4. Okay. Apa kata sekarang ni kita ubah dia punya CR dia ni. Okay. Sekarang ni 6.9 kita ubah jadi 7.4. Okay. Dia ubah jadi 7.4. Korang tengok, aku klik balik, aku tak ubah apa-apa yang lain. Aku klik balik. Nampak? Dia ada pertambahan. Tadi 10,400 dia naik jadi 10,500 lebih. Okay. Tapi kalau kata contohlah, kalau kata compression ratio dia ni 7.4 tapi dia punya transfer duration dia 122. Okey. 122 berapa tadi? 122.5 ni jadi 42.66. 4 tadi kan. Jadi 42.66. Benda ni kita boleh kira tengok secara simulasi lah. Okey. Apa jadi? Nampak? 9,000. Dia naik sikit. Beza tadi kalau 6.9
condition asal motor ni yang dia bagi, dia adalah kat sini adalah 8,900, 8,966. Tapi ubah saja dia punya CR dia jadi 7.4. Okey, dia akan jadi 9069. Okey, dan kalau aku ubah pula, sebab exhaust duration memang aku takkan ubah lagi dah, memang dah cukup dah untuk ni, motor ni dah tinggi dah ni. 130. Okey, kat sini kita punya 130 41.25. Okey, 1.25, kita akan klik je home, terus dia jadi 10,531. Okey, so sekarang ni ini adalah dia punya label yang asal 92.8. So tadi aku cakap boleh tambah dia punya label untuk setiap port dia. Kita boleh ambil 2mm 2mm. Okay, jadi kalau 2mm 2mm setiap dia punya port, kalau aku tambah dia punya label, kita akan dapat sebanyak tambahan banyak 2, 4, 6, 8 8 9 mm lebih kurang tambahan. Okey, kalau tambahan 9 mm, okey, sekarang ni lebar kita 92.8 tambah dengan 9 mm, dan total gear transfer akan jadi 101.8. Kita masukkan nilai 101.8 ni kat dalam calculator. 101.8 mm. Okey, kita tengok apa jadi pada graf ni. Apa jadi pada dia punya RPM. Nampak? Nampak dia punya peak power dia dah naik jadi 11,522. Okey, so kalau tengok sekarang ni, sebab exhaust motor ni aku tak tahu dia pakai exhaust apa, exhaust pipe on ke, pipe 3BS ke, pipe apa aku tak tahu. Jadi aku anggarkanlah 12,000. Tapi kalau kat dalam ni calculator ni cakap ideal end power band dia ni 13,000. Jadi kalau aku letak sini 12,000 je, exhaust pulse dia masih lagi 22%. Sebab ini mesti bawah daripada 30. Okey, contoh kalau aku letak sini peak dia jadi 13,000. Okey, kita klik, nampak dia naik sampai 25 kat sini. Okey, jadi aku maintain letak 12,000 dulu. Okey, so kalau tengok kat sini tadi, kalau kita boleh lagi lebar lagi dia punya transfer kita, lagi lebar. Sekarang ni 101, aku cuba letak 103 mm. Okey, kita klik tengok mana, nampak dia akan naik lagi lebar 105. Kita klik, dia akan jadi 11,700 lebih. Okey, nampak. Cuma sekarang ni kita letak balik lah condition asal dia 92.8. Okey, 92.8, ini 6.9. Okey, ini 122, 44, ini 42.66. Okey, kita klik balik. Okey, dapat balik lah nilai asal dia 8966. Okey, so korang mesti tanya kan, bang, piston besar ke piston kecil lagi power, lagi laju? Okey, senang je aku nak jawab. Kalau aku akan jawab piston lagi kecil, piston lagi laju. Kenapa? Okey, kita tengok kat sini ya. Ini aku nak buktikan kat korang. Sekarang ni piston motor ni saya 59. Kalau aku masuk ke piston asal Razek sekarang ni kat dalam ni, okey, saiz 56. Okey, saiz 56, buka klik je, tak ubah apa-apa. Tengok kat RPM dia berapa naik. Nampak? Daripada tadi tu dia naik pada 9,800 dengan condition yang sekarang ni. Okey, kalau korang naik pada 57,
dia akan jadi, dia akan turun balik. Nampak dia semakin turun, semakin besar. Kalau pakai piston saya 60. Okay, 60. Dia akan jadi 8,600. Dia semakin ketat tau. Okay. So aku letak balik dah 59. So owner boleh tengok. Sekarang ni, inilah condition kau punya motor sekarang. Untuk kau punya coating ni. Right. Okay, so sekarang ni kita beralih pada satu lagi calculator, iaitu squish calculator. Okay. Ni nak kira dia punya head. Sekarang ni nak tengok dia punya squish velocity dia ni ngam ke tak ngam. Yang ada sekarang ni kita nak tengok pada yang ni pada nilai pada before torque dead center, 10 degree before torque dead center yang ni. Dia sepatutnya dia kena dapat 20 hingga 23 meter per second untuk kat sini. Okay, so sekarang ni aku masukkan dia punya piston 59. Dia punya stroke 54. Rod length dia 105. Okay, so RPM dia kat sini aku kena ambil daripada RPM yang dah dikira di sini, 8966. Okay, 8966. Okay, so compression ratio dia 6.9. Exhaust port height dia adalah apa tadi? 26. Exhaust port height dia 26. Okay. 26. Okay, so kat sini kita ada outer clearance. Ambil ni kat sebelah pula. Okay. Outer clearance, outer space clearance 1.2. 1.2. Okay. Inner dia 2.6. Okay. So inner diameter dia yang ni aku ambil dia punya ni bagi jadi apa tu 50% saja. Okay, jadi dia akan dapat ini 41, 42, 41.5. Okay lah, ni dah lebih kurang okay. 41.5%. 41.5 dia punya lebar. Okay. So kalau tengok kat sini, ni nilai dia kat sini ni. Nampak tak? Dekat degree BTC dia ni, dia akan dapat 9.7 je dia punya speed. Untuk velocity dia punya speed velocity dia. Dan pada masa dia panas 10.5 je. Memang rendah gila aku kata. Okay. So apa yang boleh dikira dengan calculator ni sebenarnya? Okay, sebenarnya calculator ni sangat bagus. Okay, dia boleh kira kita punya head betul-betul punya. So sekarang ni, contoh sekarang ni, ini dia punya condition. Okay, condition asal dia. Condition asal dia macam ni lah, owner. Okay, owner, kau tengok ni, condition asal macam ni lah. Okay, sepatutnya kena dapat dekat sini ni 23. Tapi sekarang ni 10 je. Okay, so sekarang ni, sekiranya nak diubah, okay, aku tunjuk lah kalau kita ubah. Kalau ubah tadi kat sini kita boleh dapat sampai top RPM kita. Top RPM ni 11,500 jadi kan. Ya, aku guna yang tu lah. Okay. Memang pakai yang tu pun 11,500. Okay. Dia punya compression ratio dia kita akan guna 7.4. Okay, exhaust height masih sama. Okay, kita cuma kekalkan sekarang ni 1.2 ni semua. Okay. Okay, tengok kat sini dia dah naik nampak jadi 13. Ni 11, ni 13. Okay, tapi kita nak sini 20, sini 23. Okay, so sekarang ni apa yang kita boleh buat? Sekarang ni kalau tengok dekat calculator ni, okay, kita punya squish cam yang ni sepatutnya adalah 8.64 lebar dia. Jadi untuk tengok dia adalah 41.72. Okay, ni 41.72. Okay, dapat 50% nampak ni. Okay, kat sini
Ini adalah auto clearance ni, sebab dia pakai gasket dia punya gasket head dia tu 0.5. Okay. Contoh sekarang ni gasket head dia 0.5, aku tukar dia punya gasket head dia jadi 0.3. Okay. Kalau sekarang ni 1.2 tolak kalau pakai 0.3 jadi tolak 0.2 lah kan. Okay. Jadi dia akan jadi 1 kat sini, 1 mm kat sini, auto clearance dia 1 mm. Okay. Cumanya 1 mm ni sebelum ni dekat dia punya head tu ada taper sikit, sebab tu dia jadi 1.2. dia punya gasket dia 0.5 campur dia punya piston crown dia 0.28, jadi 0.78, jadi tolak dengan 1.2. nak tengok berapa dia punya taper dia. Taper dia adalah 0.42, taper dia tebal juga kat atas daripada head dia tu ada taper 0.42. Okay. Jadi kat sini taper tu aku tak nak pakai, aku dah tak nak, aku akan buat straight. Jadi kalau 1.2, okay, tolak taper 0.42. Kita punya tebal sekarang ni akan jadi 0.78 kita kat sini. Ini masih lagi tekan gasket 0.5. Okay. Jadi 0.78, dan inner dia pula kita akan tolak juga 2.6 ni, 2.6 tolak dengan dia punya gasket taper dia tadi, tebal taper dia tu 0.42. dia akan jadi 2.18 kat sini. Okay. Nampak tak dia dah naik, dia semakin naik. Okay. Alright. So sekarang ni kalau tengok kat sini, apa yang aku boleh ubah lagi kat sini, tak dapat dia bagi cantik kan, dia punya graf ni bagi cantik, bagi dapat seperti mana kita nak lah kat sini 23. Okay. Sekarang ni dia punya squish angle dia sekarang ni kalau tengok dekat sana tu sekarang ni lah 9.26 kat sini. Okay. Jadi aku kena kecilkan lagi kat sini. Cuba kalau aku kecilkan dia kat sini jadi 2 mm saja tebal kat sini. Okay. Kalau 2 mm dah dalam, dia akan jadi 19. Kalau jadikan sini 1.8, maksudnya squish angle dia semakin kecil. Okay. Dia jadi 21. Nampak dia semakin turun. 21. Okay. Yang outer ni kita cuba kekalkan juga. Yang kat sebelah sini yang kita cuba ubah. Jadi 1.6. Okey, 1.6 kita naik balik 1.7. Okey, 1.6 jadi okey. Okey, so kalau tengok kat sini, maksudnya sekarang ni aku lepas ni akan ubah dia punya squish angle dia tu menjadi semakin kecil lah. Sebab sekarang ni kita punya piston dome dia baru 1.5. Dia dah macam nak flat tau dia punya piston. Jadi dia kena kecilkan dia punya angle kat sini. Okey. Jadi dia akan kecil lah dia punya angle dia. Dia akan jadi baru dapat dia punya nilai yang kita nak ni. 0.78 dan juga 1.6. Baru dapat kita punya velocity speed kita ni dapat 21 sampai 23. Okey. So, kadang-kadang ni orang tanya juga, bang, tak apa kan, ada knocking ke macam ni? Okey. Korang tengok kat sini ya. Kat sini kita nampak heat expansion dia berapa mm dia akan kembang. Dia akan kembang sebanyak 0.2. Kita punya piston kita akan mengembang sebanyak 0.26 mm. Okey. Dia punya hot clearance dia masih ada lagi 0.52. Sebab ni kita punya auto clearance, kita masih ada clearance lagi. Clearance kita masih banyak lagi, masih selamat lagi. So memang tak ada masalah kalau kita pakai
sebuah ini pun. Okay. So, okay owner. So, ini yang akan aku cari selepas ni. Kita aku buat. So, macam mana aku letak balik yang asas ni. 8966 6.9. Okay. Dan kat sini 1.2. Sini 2.6. Alright. So, inilah core punya condition sekarang ni. Boleh aku cakap memang tak cun lah. Okay. Memang takkan dapat lah performance macam mana yang diharapkan kalau dalam keadaan macam ni. Okay. Aku rasa itu saja video untuk kali ni. Memang agak panjang video ni. Penerangan dia pun memang panjang. So, harap korang semua faham. Kalau ada apa-apa yang tak faham, korang boleh direct WhatsApp kat aku ataupun boleh tanya dekat komen, nanti insyaAllah aku jawab. Okay owner, nanti tunggu pula next video yang akan datang. Alright, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih semua.